والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, sekarang nama ni dalilnya firman Allah laisa kamislihi, ya itu dalilnya firman Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'un, artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah, cuba tengok dalilnya, bermula dalilnya, dalil bagi mukhalafatuhu lil hawadis. Dalil naqli yang menunjuk atas mukhalafatuhu lil hawadis. Bermula dalil ayat Quran yang menunjuk atas bahawa Allah tu bersalah segala benda baru ialah khabar. Firman Allah ialah tetahai Allah Subhanahu wa taala. Mana firman dia? Badal laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat hubung lepas pada tu. Tu. Jadi wa huwa tu jadi dalil bagi sifat lain pula tu. Laisa kamislihi syai'un. Apa arti dia? Cuba tengok arti dia dulu. Musnah kita terjemah. Artinya, bermula artinya, arti bagi firman Allah Ta'ala laisa kamislihi syai', tiada. Ia terjemah daripada laisa, tiada suatu. Ia ambil daripada syai'un, hak isim laisa tu duduk dulu. Jadi isyarat kepada syai'un itulah isim laisa muakhar, duduk belakang. Mana khabar dia? Kamislihi, itu khabar muqaddam bagi laisa. Tiada suatu, tidak ada suatu, suatu yang tiada suatu pun. Kenapa mana pun? Kerana syai'un tu dikatakan isim nakirah. Isim nakirah di sini pada halaman nafi. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umumah. Itu kaedah dia dah. Bermula isim nakirah yang jatuh ia pada halaman nafi, pada kawasan nafi, maka memberi faedah umum. Nanti kita nak bahas, tengok. Tiada ada suatu pun seumpama Allah. Ini musnah terjemah khabar. Seumpama Allah Ta'ala, serupa Allah Ta'ala. Dia isyarat di sini, terjemah dia isyarat kata musnah pilih ke rupa kah tu kah zaidah. Kah tu kasilah. Ya boleh juga kalau kita kira satu ya kilah. Panggil ulama duk bahas tu.
ambil atas jalan ulama kata bekas dah tu bekas ni lalu dah. Tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu pun serupa dengan Allah. Tu nak bahas sikit dulu bila nak pergi ayat ni. Jadi masyhur sangat sebagai ayat muhkamat kalau kita kira dah. Tak ada dia kata. Tu syai'un. Laisa kamislihi syai'. Hi rajak pada Allah dah. Mislihi misli Allah. Lillahi ta'ala. Itu dulu. Syai'un isim laisa. Muakhar. Duduk belakang. Syai'un tu isim nakirah. Nakirah. Maka laisa ni dikatakan huruf nafi juga. Selain daripada dia kerja dia ropok isim nasab khabar, dia nafi. Maka kawasan ni orang panggil halame nafi. Apa halame kawasan yang dah jatuh dan nafi lagi. Engkau laisa ada isim nasab khabar. Isim laisa duduk dalam kawasan nafi dengan laisa lagi. Khabar dia pun duduk dalam kawasan nafi dengan laisa lagi. Dia bukan lucuk di dalam kawasan lain dah. Maka tubik mari an-nakiratu fi siyakin nafyi ni tufidul umum. Kena umum lagi. Bukan satu dak. Lama kata tidak ada umpama Allah itu satu benda. Berarti dua benda, tiga benda boleh lah. Ada satu benda pun tak dah. Nakirah. Bermula isim nakirah fi siyakin nafyi tufidul umum. Bermula isim nakirah han keadaan ini isim nakirah tu yang jatuh ia, yang ada berlaku ia sabitatan fi siyakin nafyi. Han keadaan isim nakirah tu jatuh pada kawasan dan halaman nafi. Seperti halame kawasan ataupun dalam lingkungan bagi nafi, duduk dalam jaga ehok nafi lagi, dia tak lepas pada nafi lagi. Isim nakirah yang jatuh dalam siyak bagi nafi itu khabar tufidul umum, memberi faedah ia, memberi reti ia. Ia isim nakirah. Isim nakirah tu memberi reti akan umum. Orang panggil umum afrad. Umum afrad bagi lafaz syai'. Bukan satu. Kalau kita kata asalnya isim nakirah, ahad kita kata rajulun. Rajulun, seorang lelaki. Isim nakirah ke? Tapi tak tahu kata hok mana. Tu, tak tahu kata hok mana. Moga seorang tapi reti kata seorang, tapi tak tahu kata hok mana. Umum juga kalau kira. Umum cara dia. Ni orang panggil umum badali. Umum badali. Umum yang bahasa gati. Lagu mana? Rajulun, seorang laki-laki. Siapa masuk le rajulun ni? Kalau Zaid, bukan Umar. Kalau Umar, bukan Bakar. Kalau Bakar, bukan Khalid. Kena gati mana-mana so. Orang panggil umum ni umum badali. Tapi umum di sini umum syumuli, makna melengkapi semua, bukan badali dah. Ya dua, umum badali, umum syumuli tu. Hak pasing melengkapi. Maka tufidul umum, umum syumuli, bukan umum badali, kerana isim nakirah asalnya memberi pada umum dah. Kalau kita je kata tidak ada suatu pun, bermakna pun tu memberi faedah dah tu. Memberi faedah umum syumuli. Sebab tu kalau kita perhati ibarat kita mari kata ini tiada suatu. Kecek kata tiada suatu, berarti dua apalah suatu ya tidak. Dua. Boleh. Dua kau sangat tak boleh. Kerana memberi pada umum syumun, orang panggil melengkapi. Bila ke mana?
Umum syumuli. Lama dah waktu baik kat dah memberi pihak dah umum gapo istilah kira tak umum lagi ke? Ya, umum dah, tapi umum tu umum dah lali ke ni. Tapi maksud dengan umum sini umum syumul. Umum syumuli. Habis itu. Maka di sini tidak ada satu perkara pun Allah Taala kata. Laisa syai'un, salah kata itu. Tiada ada suatu pun mislihi seperti Allah Ta'ala. Kalau kira sungguh sini yang kah dah. Kah makna apa? Seperti dah. Kah sendiri tu. Mislu umpama. Ini. Kalau terjemah sungguh kena kata kena. Kalau terjemah sungguh kena kata tidak ada suatu pun seperti umpamanya umpama Allah Ta'ala. Tak ada suatu pun seperti umpama. Sini jadi tempat khilaf. Ada. Tidak ada suatu pun seperti umpama Allah Ta'ala. Jadi kira gimari Allah. Hak ni mislu bagi Allah, umpama Allah Ta'ala. Tapi kah ni mislu bagi mislu pula. Cuba tengok. Tidak ada suatu pun serupa seperti seumpama Allah. Tidak ada suatu pun seperti dengan seumpama Allah. Berarti ada suatu serupa Allah, tapi serupa dengan seumpama tu tak ada. Plot dah. Misal kata ada Zaid ni serupa Allah. Zaid ni serupa Allah. Khalid serupa dengan Zaid. Zaid serupa dengan Allah. Khalid serupa dengan Zaid. Maknanya tidak ada suatu pun serupa dengan umpama Allah Ta'ala. Tidak ada suatu pun seperti umpama Allah. Hak nafi mana? Nafi mana? Cuba fikir. Tak ada suatu pun seperti dengan umpama. Seperti dengan umpama Allah. Berarti nafi hak ni. Hak ni tak nafi. Hak serupa dengan hak serupa Allah tu tak ada. Zaid tu serupa Allah, Khalid tu tak ada serupa Allah. Khalid serupa dengan Zaid. Kalau gitu dalam ayat Quran yang mari kata tidak ada suatu pun seperti yang serupa dengan Allah. Zaidun ni serupa dengan Allah, Khalid ni serupa dengan yang serupa. Hak nafinya nafi Khalid. Tapi ulama kata kalau itu orang panggil nafyu mislun misli, bukan nafyun mislu dah. Hak nafinya nafi mislun misli. Situ kadang-kadang keliru. Lalu tu pergi ke mana? Gerti tak tu? Gerti tak? Tidak ada suatu pun seperti dengan umpama Allah. Seperti umpama bagi Allah. Zaidun ni umpama Allah. Maka Khalid ni seperti umpama ni. Berarti tidak yang seperti umpama. Tidak Khalid tu ialah adapun Zaid ada. Gerti kata ada lagi. Kalau faham cara zahir, ada lagi. Hak nafi ya nafi Khalid ya, tak nafi Zaid. Cuba tengok. Lalu tu kah tu pakai kah zaidah. Ulama ni kata tak comel. Kalau pakai gini kah tu zaidah bukan kah silah. Bila kah silah ni seolah ada sebenarnya tak ada. Laisa syai'un kamisli ai mislahu sini. Ulama kata kah zaidah ni dia pakai gini. Seolah kata laisa mislahu syai'un. Gitu. Tidak ada suatu pun sepertinya seperti Allah. Tak ada satu benda pun serupa dengan Allah. Ketika tu
Di sini. Misalnya kita pilih ke rupa gunakah zaidah. Lepas tu ada lagi ulama kata, tak apa. Nak pakai haraja asli tak apa. Kah ni harfun zaidah. Hak ni kata zaidah. Hak ni kata, hei, pakai ja asli tak apa. Tak apa kok mana? Cuba kira Kira sekali lagi. Tidak ada suatu pun seperti dengan umpama Allah. Tak ada suatu seperti umpama. Tu. Zaid ni serupa Allah. Khalid serupa dengan Zaid. Bila kita nafi Khalid, Zaid aula lagi kita nafi. Kenapa? Kerana Khalid serupa dengan Zaid. Zaid serupa dengan Allah. Bila nafi Khalid, nafi siapa ke Zaid? Ni orang pengen atas jalan mubalaghah lagi. Tidak ada suatu pun serupa seperti umpama Allah Ta'ala. Seperti bagi umpama Allah. Berarti seperti umpama tak ada dah. Umpama sangat lagi tidak. Tengok tu pula dah. Seperti kita kata gini, dah Allah, tak ada dah orang yang serupa dengan orang yang serupa dengan orang yang serupa denganmu. Lah, mu ni baik sungguh. Tak ada dah orang yang serupa denganmu, asalnya gitu. Tak ada dah orang yang serupa denganmu. Kecek selapis. Kecek widalai lagi. Lagu mana? Tidak ada orang yang serupa dengan orang hak serupa denganmu. Tu dia. Orang yang serupa denganmu, tidak ada orang yang serupa dengan orang yang serupa. Tak ada orang yang serupa dengan orang yang serupa denganmu. Kalau gitu ada lagi lah orang yang serupa dengan aku ni. Ada. Bila tak ada orang yang serupa dengan orang yang serupa ni, orang yang serupa kau sangat lagi tak ada. Sebab apa? Sebab tu banyak lapis tu sabit tu lah buat haraja zaidah tu. Tu dia. Ni baru kah yang baru. Tak ada bahas syai'un lagi. Tak ada bahas syai'un. Tu dia kata. Tak ada apa suatu pun sepertinya seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa saya tulis dah ni dalam kitab mana Mabda'ul Fikrah. Tulis dah masalah mengajar dulu tu. Mengajar makulat. Dia waktu ayat tu mari kita bahas dah masalah kah ni kita tulis dah. Jadi pakai kah Zaid dah seni tak kena fikirnya lapis dah. Tapi kalau nak fikir juga tu dia. Tu. Maka tidak ada suatu pun seperti dengan Allah Ta'ala yang kata. Masalah ulama dak waktu baiknya gapo? Laisa patu syai'un. Syai'un ni kena kira. Tidak ada suatu pun seperti Allah. Suatu ni moga apa suatu ni? Maksud dengan suatu tu gapo? Hak kita nafi. Tidak ada suatu pun serupa Tuhan. Tak ada benda lain serupa Tuhan. Maksud syai'un ay minan makhluqat. Minal hawadis tak apa. Atau minan makhluqat. Tidak ada suatu pun daripada segala benda baru ni serupa dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bukan benda baru. Tuhan benda Tuhan qadim. Tengok tu. Gana kena takdir syai'un minal hawadis. Kerana kalau tak takdir lagu ni, nak masuk juga Allah Ta'ala dalam ni. Kerana Allah pun syai'un juga. Allah pun masuk sesuatu juga. Boleh itlaq lafaz syai'un kepada Allah Ta'ala. Ayat Quran sebut dalam ayat Quran, dalil kata boleh pakai lafaz syai'un kepada Allah Ta'ala. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Mana kata banyak dah. Gitu ayat Quran. Katakanlah Muhammad, ayy syai'in akbaru syahadah.
Yang mana suatu akbaru, terlebih besar syahadatan nisbah jadi saksi itu. Suatu gapo lagi yang terlebih besar jadi saksi itu. Suatu mana yang lebih sebesar jadi saksi? Tanya dia. Kul, jawab tanya Muhammad. Ayyu syai'in akbaru syahadatan. Lepas tu Nabi suruh Nabi jawab. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Kul, katakanlah Muhammad, Qulillah, Allah lah yang jadi sebesar-besar suatu yang jadi saksi. Maka ayat ni menunjuk kata Allah juga dipakai lafaz syai'. Allah sendiri juga termasuk lafaz syai'. Maka bila kata syai'un ni masuk kepada Allah Ta'ala juga, kena kait walad. Syai'un jadi maksud ayat ni syai'un minal hawadith. Sebab apa? Kalau tak ada kait mana-mana, Tuhan lazimnya Allah tak serupa diri dia. Jadi pening pula. Tidak ada suatu pun serupa Allah Ta'ala, sehingga diri dia pun tak serupa diri dia. Kok mana pula? Pening tak? Aduh. Tu. Nak bala dengan Wahabi. Ayat ni kena kemah lah. Kena kemah lah. Bukan nak bala. Bukan nak bala. Tak. Nak bahah. Wah, pakai bala dah. Tu. Tu dia. Maka kena kemah molek ayat ni. Kena bahah. Maka syai'un minal hawadis itulah kena ke makhluk. Reti di sini nak kenal Allah, kenal makhluk dulu. Sebab Tuhan kata tidak ada suatu pun makhluk mana pun serupa dengan Tuhan. Berarti kena kenal dulu. Kata makhluk pasti mana, barulah kenal kata Tuhan bukan lagu tu. Lepas tu kena kaji makhluk. Maka di syai'un ni lah tu ilmu makulat yang 10. Benda makhluk suatu benda baru ni apa tak lepas pada 10 perkara. Satunya jauhat, 9 arat. Duk pusing lah tu, tak lepas pada 9 tu. Bila kenal makhluk 10, kenal lah Allah Ta'ala, bukan lagu tu. Tu ya. Nampak tu dah? Maka ngaji syai'un tu. Tu. Ia tak kena mugo sebab ia kata Tuhan duduk tu. Ia tak kena kata duduk tu sifat siapa. Ia tak kena benda dulu lagi dah. Sebab ia kata Tuhan turun naik tu, duk bagi zahir ayat. Moga tak kena syai'un tu. Tak kena syai'un tu, tak kena. Bila tak kena syai'un, tak kenalah duk bagi tasbih Allah Ta'ala dengan benda baru. Habis itu. Maka ayat ni ayat orang panggil ayat muhkamat. Segala ayat mutasyabihat maka tolak dengan ayat Nisa ya. Tolak dengan ayat ni. Tu dia. Faham tu dah. Allahu akbar. Letih. Ayat ni. Maka kah tu lah orang panggil kah zaidah ataupun kah haraja asli. Ya dua ihtimal. Mengikut ulama lah. Maka musnah kita pilih kok kah tu kah harfun jar zaidah. Tu. Seolah kata laisa mislahu syai'. Tidak ada suatu pun seumpama serupa Allah Ta'ala. Tu. Maka di sini reti pula. Reti lagu mana? Banyak kali reti weh. Bila hawadih iaitu baik dua. Bahkan 3 pula. Hawadih tu baik dua. Satunya hawadih benda baru, benda yang dikatakan jirim. Satu lagi arak, sifat. Lepas tu nak borong satu laginya perbuatan dia. Segala perbuatan bergerak-geri. Padahal yang masalah arak dah. Kita buat mana PN satu lagi. Perbuatan. Maka bila benda baru dalam syai'un ni kena ketiga, nafi semua 3. Ayat ni bila kita nak hurai sungguh, tidak ada suatu pun seperti Allah. Yakni tidak ada zat mana-mana pun daripada zat benda baru serupa zat Allah Ta'ala.
Dan tidak ada sifat mana-mana pun daripada sifat benda baru serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Dan tidak ada perbuatan siapa pun daripada sifat perbuatan benda baru seperti perbuatan Allah Ta'ala. Mukhalafah pada 3 wajah. Itu daripada syai'un ni tubik hawadith. Bila kaji hawadith je tubik 2, 3. Maka dah habis. Tu dia. Seolah kata tidak adalah zat bagi suatu misla zatihi. Laisa zatu syai'in misla zatihi. Laisa sifat syai'in misla sifatihi. Laisa af'al syai' misla af'alihi ta'ala. Tak ada serupa berlaku 3 benda. Nampak tu dah. Maka geti di ayat Nisa. Padai dah ayat ringkas-ringkas tapi geti baik. Habis itu mudah-mudahan faham lah dah. Kira tengok, kaji tengok. Habis itu hok pesing waktu baik laisa kamisli syai'un semata tu panah waktu baik sangat tu cuba ajak cecet tengok. Apa murad dengan syai'? Tanya situ dulu. Sarap bahal lagi kah tu kah apa? Apa murad dengan syai'? Benda makhluk ya atas syai'un ni makhluk. Baik. Makhluk ni pesing ada gapo arti dalam makhluk saja lafaz makhluk tu. Tak reti dah situ. Bila tu syai'un hawadis benda baru tak lepas daripada 2 perkara, jirim dan arak. Tu. Geti mari dah. Dah, boleh tak? Insya-Allah. Tu, masya-Allah. Tiada suatu pun seumpama Allah Taala. Habis. Kita buat tanda sikit tak apa, betul tiada suatu tu buat jaga takut-takut kita ngalik pula. Betul tiada suatu, yakni tidak ada zat mana-mana pun seumpama zat Allah. Seumpama zat Allah. Dan tidak ada sifat mana-mana pun seumpama sifat Allah. Dan tidak ada perbuatan seperti perbuatan Allah. 3 perkara tu. Lepas tu huraian dia lagi, kita tengok hak lepas mari dah, kita royak dah dulu. Tu dia. Kita kata tak ada zat mana pun supaya zat Allah. Kerana zat benda baru dikatakan jirim atau jauhar. Maka bila sebut kata jirim atau jahat, kena kenal diri jirim tu pula apa kata benda hak pesing ketentuan dengan jirim tu. Kena ngaji ilmu makulat tu. Sebab tu kita orang Jepun ni kena lalu sekali seorang ilmu makulat. Sekadar buat pelorong jalan untuk nak kenal kemah molek sifat lais apa nama mukhalafatuhu lil hawadis dah. Nak kenal sifat mukhalafah lil hawadis ni ilmu makulat. Sebenarnya dia mau kata ilmu makulat ni nak mengejar usuluddin. Bagi saya ilmu makulat bukan nak mengejar semua ilmu usuluddin, hanya mengejarkan khusus sifat mukhalafah lil hawadis ni. Tu kejak khah dengan sifat ni. Bukan nak pergi kejak sifat kudrat. Bukan ada jugalah kalau kecek juga ada hubung kai sikit-sikit. Tu je. Cuma banyaknya mari dak kemas sifat mukhalafah lil hawadis. Muka duk kenal sifat benda baru ni kan. Habis itu. Faham tak? Habis. InsyaAllah kita nak baca juga.
Makulah boleh cahaya tak ada baca lagi, kena baca juga. InsyaAllah kita baca sekali. Makulah hok mate tu baca lagi, baca dah dah. Hok tu baca dah. Mate tu. Mate 10 tu dah. Baca dah hok tu. Hok tu ngaji dengan piang. Piang ngaji dah. Habis itu. Kelimonyo. Bila dah tu. Sifat mukhalafah dah wadih. Kemah molek sifat tu, jaga molek. Dajjal yang mari, yang mengaku kata ya Tuhan pula. Bila kita tak kejap molek sifat tu, gado-gado nak mengaku. Nampak boleh buat belakang tu. Kelimonyo qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Pula dah. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Tak lagi dah dua tu. Habis tengok dulu. Kelimanya bermula sifat yang kelimanya, kelima dari 20 sifat. Kelima pada bilangan, bukan pada diri pekerjaan. Tu. Diri bendanya sama-sama qadim pada zat tu semua. Tak ada dulu ke dia sifat Allah ni. Duk bila-bila ni nak buat tertib ya. Mudah ingat gitu je. Bermula kelimanya ialah qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi. Atau tu bahasa banyak juga tu. Artinya, arti qiyamuhu bi nafsihi, berdiri Allah, berdiri oleh Allah Ta'ala. Qiyam, idafat qiyamu kepada hu, idafat masdar kepada fa'il. Geti situ. Idafat masdar kepada fa'il. Berdiri oleh Allah Ta'ala. Bukan berdiri cacai lagu tu. Bukan qama zaidun fiddari, diri cacai betul gitu. Qiyam di sini dengan mana apa? Ada. Kita bahas dulu. Qiyam tu ada 3. Banyak makna dalam bahasa Arab qama ni. Qama dengan makna berdiri betul. Ada qama dengan makna menjaga, mengkawal. Ada qama dengan makna ada. Maka sini qama qiyam ni dengan makna ada. Berdiri Allah Ta'ala, yakni ada Allah Ta'ala tu. Ada Allah Ta'ala tu dengan sendiri. Dengan sendiri, dengan cara dirinya. Awak gitu, dengan sendiri, dengan cara dirinya. Tu ada Allah dengan cara diri dia. Tu bukan berdiri dengan sendiri, tak ada bakal tukar, tak ada orang piping. Bukan makna tu. Tu berdiri sendiri maknanya ada cara diri dia. Tu kita wakdah dalam ilmu apa nama aqidatul awam tu, lepas tak lepas semua tu, 4 perkara tu kalau orang kaji situ tu nampak dah. Tu dengan sendirinya. Apa makna berdiri dengan sendiri? Bermula maknanya makna berdiri Allah dengan sendiri. Tu ni maksud. Hak tak diterjemah baru. Itu baru terjemahan. Orang panggil alih bahasa ya. Qiyamu ya terjemah bahasa. Bukan maksud lagi. Maksud di sini. Bermula maknanya, maksudnya, maksud berdiri dengan sendiri ni. Kuamai dia tu. Bukan komplain tu dak. Kuamai dia tu. Bau mai dia tu. Gapo? Maknanya iaitu maknanya. Makna dia tu iaitu tiada berkehendak ia Allah. Tu dua maksud selalu panas dah. Pakai kira sekali ya. Tiada berkehendak ia Allah Ta'ala. Tak berkehendak, tak berhajat. Tu ia Allah kepada zat. Tak berkehendak kepada zat. Apa makna tiada berkehendak kepada zat? Tulis pada tiada berkehendak, yakni Allah Ta'ala tidak berhajat untuk menumpang
pada mana-mana zat. Seperti putih yang menumpang kepada kertas masalan. Kerana Allah dikatakan zat, bukan sifat, walhad yang berkehendak kepada zat, yang berkehendak kepada zat ialah sifat. Tu dia. Hak tu maklum dah. Kalau kira nisbah benda ni, kita pun juga tak berkehendak kepada zat kita ni. Zat kita pun tak berkehendak kepada menupai di zat. Kerana kita pun zat dah kan. Kita sendiri pun zat dah. Hak berkehendak kepada menupai di zat tu sifat. Kalau gitu Allah tak berkehendak ia kepada zat untuk menupai tu tak. Sebab apa tiada berkehendak? Ilak pada tiada berkehendak. Ni alasan menepati dalil dah lah. Kalau kita kira semua. Sebab apa tiada berkehendak? Kerana ia Allah Ta'ala tu zat. Yakni bukan sifat. Dia tu zat dah. Dia tu zat dah, bukan sifat. Hak pesing menupai di benda lah itu sifat. Putih kena tupai di kertas, nak duk cara dia tak boleh. Mani kena tupai di gula saka. Kalau tak duk cara dia tak boleh. Masing kena tumpah di garam, kalau nak duk cara dia tak boleh. Wah kaza. Habis. Dan tiada berkehendak ia Allah. Ini makna yang kedua. Atau pada tiada berkehendak. Itu menunjuk kata makna qiyamu binafsi itu ada dua maksud. Capo dua ni bau qiyamu binafsi. Bila kapuh dua makna ni dikatakan qiyamu binafsi. Itu dua makna. Dan tiada berkehendak ia Allah Ta'ala. Tak berhajat, tak berkehendak kepada, maksud tak berkehendak yang dilepas ia, kecil mudah. Tiada berkehendak yang dilepas ia Allah Ta'ala. Lepas kepada yang menjadi. Lepas kepada, tak berkehendak kepada tukang yang menjadi ia yang menjadi akan dia, akan Allah Ta'ala tu. Tak. Tu. Dia tak berkehendak kepada tukang yang menjadi ia akan Tuhan. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Siapa jadi dia? Tak ada orang menjadi dia. Kita ada tak? Ada. Siapa menjadikan kita? Allah. Tu tak lepas kita. Lepas tak lepas kita. Allah lepas dua-dua. Lepas daripada menupai pada zat dan lepas daripada yang menjadikan dia. Sebab apa ia tak berkehendak dah kepada tukang yang menjadikan dia? Kita dah mengaji dah dari sifat kidam dulu. Kerana ia ilak pada tiada berkehendak. Kerana ia Allah Ta'ala tu qadim. Qadim yani zat yang sedia kala adanya. Gitu. Zat yang sedia kala adanya. Tu dia. Kita ngaji dah sifat kidam dulu. Ambil dalil kidam tu mari tolak makna ni. Tu. Habis itu. Apa tu dah? Tak ada ayat boleh. Kitab ni kita gitu-gitu ya. Maknanya di awal-awal sifat sifat 20 benda usuluddin ni saya nak gitu-gitu ya. Tu. Gitu-gitu pun kita bahas sosok ibarat dia tu. Cuma tidak sangat mendalami di segi dalil-dalil dia supaya kita lain lah. Kita pergi dalil hak musnad bawa mari. Dalil ayat Quran. Habis. Banyak perkara lagi tunggu depan tu. Maka dia kata menjadi akan dia kerana ia Allah tu qadim. Tu zat yang sedia kala adanya. Ada sedia kala, tidak ada permulaan bagi ada dia. Kita ngaji dah sifat kidam dulu. Tuhan tidak ada humi bagi ada dia. Kalau ada Tuhan menjadi,
ada tukar yang menjadikan dia, berarti dia ada humi, dulu tak ada, baru ada. Gerti mereka tu. Ni Tuhan tidak ada, permulaan bagi ada. Maka nak berhajat kepada yang menjadikan, tak berhajat. Takkan dak lepas ia daripada tukar yang menjadi. Bahasa Arab panggil apa? Mujid ataupun mukhassis. Kalau kita ngaji kitab Arab tu, la yabtaqiru ila mujidin atau mukhassisin. Itulah. Mukhassis yang menentukan dan mengadakan. Itu mujid. Tu. Tapi dalam bahasa Arab kalau sifat ni ulama kata la yabtakiru ila mahallin, tak berhajat kepada mahal. Dia tak kecek kata la yabtakiru ila zatin, dak. La yabtakiru ila mahallin yaqumu bihi. Tak berhajat pada tempat, mahal dengan makna tempat. Jadi zat adalah kena kepada zat nupai dah. Habis itu tidak berhajat kepada tukar yang menjadikan dia, kerana ia tu qadim, sedia kala adanya. Habis itu, tu sifat qiyamu binafsi. Ada cara dia. Ni cara ni lah cara dia nya. Kalau orang tanya, apa makna qiyamu binafsi? Jawabnya, ada Allah cara diri dia. Lagu mana cara dia? Nak panggil ada cara dia dua makna. Satunya ada dia tak menupai kepada zat kerana dia tu zat dah. Yang kedua ada dia tak kena jadi kerana dia tu qadim, bukan baru. Tu ya. Tu cara dia. Tu. Tak. Lawan bagi qiyamuhu binafsi. Lawan dengan makna benda yang melawani akannya. Lawan dengan makna yang melawan ni. Maknanya kalau ada son ni tak ada sonu. Kalau ada sonu tak ada hak ni. Tu melawan ni. Tu. Bukan melawan dengan makna ada dua-dua tapi duk bergomo tu dak. Pakai lawan dengan mana tu? Lama kata lawannya, hak ni pun ada sebab orang duk kocah tu kan. Dia gomo duk kocah tu. Ada lawan tu, gulawan. Gulawan dengan mana tu? Merah dengan biru. Ada dua-dua tu. Tapi duk berlawan. Bukan lawan dengan mana tu, lawan dengan mana benda yang melawani. Yang melawani dengan arti bila ada satu lagi tak ada satu lagi. Bila ada son ni tak ada sonu. Tu yang mana? Yang mana kadang orang faham tu lawannya tu. Orang kampung ni lawan yang faham sepang lembu duk berlawan. Duk berlawan lembu sama lembu. Ada dua-dua. Kudrat pun ada, lemah pun ada, duk berlawan duk bergomo mari. Bukan makna tu. Bukan dia nak bergomo pada azali. Maknanya ada sifat kudrat pada azali. Bila tak ada bila ada sifat kudrat, tak ada lemah pada azali dah. Itu makna tu. Habis itu lawannya qiyamuhu bi ghairihi. Qiyamuhu berdiri Allah. Allah tak kena Abu Ta'ala. Kalau qiyamu saat ni qiyamu Ta'ala boleh. Hak ni qiyam ni qiyamullah. Jangan sebut mana Ta'ala, kerana bila berdiri pada benda lain dikatakan Ta'ala dah lah dah. Tu. Habis. Lawannya qiyamuhu bi ghairihi. Arti qiyamuhu bi ghairihi itu berdiri oleh Allah, berdiri dengan yang lainnya, dengan yang lain daripada Allah. Tu kok mana berdiri dengan yang lain? Tulis situ pada berdiri dengan yang lain, yakni ada Allah Ta'ala bukan dengan cara dirinya, bukan dengan cara dirinya, dengan makna berhajat ia kepada zat Subhanahu wa ta'ala untuk menumpan padanya dan berhajat ia kepada yang menjadikan dia. Tu orang panggil ada bukan cara diri.
Tu dua makna tu. Tu. Napi dua-dua tu. Mana-mana sop pun ada tak leh. Mana-mana sop ada tak leh. Lama kata ayat tak tupai ke benda cuma berhajat yang menjadi ya. Tak juga. Dua-dua tu tak ada. Nafi kedua-dua. Tu. Orang panggil ada bukan cara diri. Tu lawannya qiyamuhu bi ghairi. Iaitu diberdiri dengan yang lain tadi tu. Atau qiyamuhu bi ghairi tu. Tak bolehlah cak mana-mana pun. Iaitu qiyamuhu bi ghairi atau berdiri ia dengan yang lainnya tu. Mustahilun, tidak boleh jadi. Akal tak terima. Benda bahai. Tak boleh jadi. Akal tak terima. Tak nampak pada pandangan akal. Tolaklah dah. Dia nampak benda ni serta dalil mari. Hoi lalu dah. Bila kata qiyamu bi ghairi. Kalau qiyamu bi nafsi, qiyamu bi ghairi. Itu mustahil. Tak nampak. Sebab apa? Tu dengan dalilnya. Dalil. Tengok dalil ayat Quran semata dah. Tak apalah. Pakai kemah dengan ayat Quran dulu. Kita nak ngaji dalil akli mari banyak dah. Ayat Quran pun kita kena gerti juga. Bermula dalil bagi qiyamuhu bi nafsi. Bukan dalil bagi qiyamuhu bi ghairi. Dalil bagi qiyamuhu bi nafsi. Dalil yang menunjuk kata Allah ada cara dirinya. Mana dalil dia? Bermula dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ialah bertetahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata ana huwal hayyul qayyum. Ayat kursi apa ni dah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebenarnya kalau itu ayat kursi, al-hayyu bukan khabar. Jadi kira lagi badal pada huwa. Ya sebab Allahu akbar ataupun khabar muqtada mazub. Sebab huwa tu jadi mutasna illa dah. Allahu la ilaha illa huwa. Huwa tu jadi gapo dalam ayat Quran, ayat kursi tu. La ilaha illa huwa. Seperti la ilaha illallahu. Allahu jadi gapo dalam ayat Quran tu. La ilaha illallahu. Allahu jadi apa? Jadi gapo? Orang kan nahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hu jadi gapo? Macam-macam i'rab. Badal pada khabar la yang mahzub. La ilaha mawjudun illallahu. Hu tu badal pada mawjudun tu. Tak apa ke? Kalau kita kira jadi badal pada mawjudun, apa boleh? Tu dia. Lepas tu al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum sedia di apa? Badal pada lafaz Allah tu. Tu atau badal pada huwa tu. Tak apalah tu. Huwal hayyul qayyum. Iyalah. Tak apa musnad kiam sebab tak ada khabar dah. Huwal hayyul qayyum, artinya arti firman Allah Taala. Allah katakan iyalah, huwa iyalah, Allah itulah. Huwa raja kepada Allah. Allah tu ialah Tuhan yang hidup, al-hayyu. Sebenarnya al-hayyu dalil sifat hayat depan lagi no. Tapi cuma nak kecek lepas-lepas. Nak kata al-qayyum saja awak dalil, tak lagu. Tak lagu. Wal hayyul qayyum. Supaya dalil as-sami'ul, dalil ayat dan sifat sama tu lah. Wa huwas sami'ul basir. Moga sebut basir dah pakai borong basir mari lalu. Bukan kata huwas sami'u saja, tak lagu pula dah. Tapi nak mixo je situ. Ialah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersifat dengan sifat penghidup. Mana gitu? Hayyu tu. Hayyu iaitu al-muttasifu bil hayah. Mana gitu?
Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersifat ia dengan sifat penghidup. Kadang-kadang gitu. Tak ada apalah tu. Hak tu dalil hayat. Dalil sifat hayat. Tuhan yang bersifat ia dengan sifat penghidup. Al-Qayyumu. Lagi pula, ni dalil kita nak. Lagi pula yang berdiri dengan sendirinya. Yang berdiri ia, yang ada ia. Tu yang berdiri. Yang ada ia dengan sendirinya, dengan cara-cara dirinya. Nyonya Allah Ta'ala dah. Dengan cara diri dia. Ni ada ulama hak tafsir Al-Qayyum dengan makna tu. Tapi Al-Qayyum sendiri tu banyak ulama tafsir tu. Bukan kata Al-Qayyum tu nak boleh buat dalil bagi qiyamu bi nafsi semata-mata tu. Al-Qayyum tu bina atas ulama hak tafsir qayyum dengan makna qama bi nafsihi tu ya. Tu ya. Ada lagi qayyum dengan makna lain. Dia ulama dak buat bahas lagi. Kita ambil daripada tafsir ulama tu. Habis itu berdiri dengan sendirinya. Artinya, arti berdiri dengan sendiri itu apa? Heret kok tu pula dah. Kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Tak ada apa. Artinya, arti berdiri dengan sendiri, kayanya. Ni berlagu dengan mata akhir awam ni. Wa qa'imun ghani. Dia tafsir ghani. Ghani mari tafsir makna qa'im dah. Qa'imun min nafsihi dah. Wa qa'imun ghani wa wahidun wahidah. Artinya kayanya kaya Allah Ta'ala. Kaya jadi terlepasnya Allah. Kaya dengan mana terlepas, terkaya. Kaya dengan mana terkaya. Bukan kaya dengan makna kaya biasa tu tak. Kaya dengan mana terkaya dan terlepas. Tu tafsir ghina mutlak. Kalau kaya bermakna kaya biasa, orang panggil ghina muqayyad lagi kadang-kadang. Maka kaya di sini kaya dengan mana terkaya dan terlepas. Terlepasnya, terlepas Allah Ta'ala, terlepas daripada zat, daripada zat yang menumpang ia padanya. Awak kita terlepas daripada zat, yang zat yang menumpang ia padanya. Dia lepas daripada zat yang menumpang ia Allah Ta'ala padanya, pada zat tu. Tambah lagi kerana dia itu zat, bukan sifat. Itu kerana ia itu zat, bukan sifat. Awak lagi tu. Dia tu zat dah, bukan sifat. Hak pesing menupai benda lain tu sifat, bukan zat. Tak itu kan? Kayanya daripada zat. Dan daripada fa'il, dan atau pada kata daripada zat, dan terkaya dan terlepasnya Allah Ta'ala daripada fa'il, daripada tukang yang menjadi, kerana ia qadim. Awak lagi tu. Daripada tukang yang menjadi, kerana ia itu qadim. Dia tu qadim, bukan baru. Kalau berhajat kepada yang menjadi itu dikatakan benda baru. Terlepas daripada dua perkara tu dikatakan qiyamuhu bi nafsih. Nampak tak tu? Payah ke? Tak payah diusul. Payah-payah tu kita buat dia payah. Padahal dia tak payah kali. Orang nak mengaji ilmu ni bukan banyak dah ni. Orang nak kutip cara dia ni. Kita ni, Allah, saya sedih ngaji tak pergi solat. Kalau masuk ngaji, kalau kita tanya sesuatu, kadang-kadang ibarat kitab Syarqawi ke kitab mana ke Kifayatul Awam ke, atau kita arak-arak mana kita setelekat ibarat apa masuk temu dia. Masuk tanya dia lepas satu, kadang-kadang gisau tahu ke. Masuk apa? Ni maksud tak faham ni. Tak faham ibarat ni. Apa maksud? Selalu dah dia. Mana? Ada apa? Mana? Ya mari cara lalu dah. Mari royak kita, maksudnya gini-gini. Tak faham lagi. Tak faham lagi, hurai lagi. Tak faham lagi, hurai lagi. Kita kalau kita sekir, kita tanya lalu lah. Tanya. Ia pun hurai. Tanya, hurai. Nampak kita tanya banyak lagi? Ya hurai ya tak? Gini. Nanti dah. Nanti dia masuk dalam bilik dia pula. Ambil kitab lain, mari lagi. Ambil kitab lain. Allah. Dia ambil Asia Suhaimi. Ambil apa di Allah Subhanahu wa taala tawdi' aqaid yang oi. Ni tengok ni. Ibarat ni. Ni para yang suruh tulis. Hak ni, tulis hak ni. Ya suruh tulis.
Ada lagi lebok ni tulis ni. Tulis. Tak ada ketar tangan dia suruh begitu. Nampak ia pun duk jadi lelah dah. Tulis. Kita pun mau tulis. Nak tulis molek. Aduh, tapi tulis cepat-cepat. Tulis cepat-cepat. Tulis waswarun apa dalam ni. Dia. Kalau siapa tepat tu nampak dah kata kita pasal tulis dia suruh tulis dah. Tulis. Lepas pada tulis sudah tu, bila huraian siap, faham. Ayo, alhamdulillah. Dia kata kan, terima kasih. Tu. Kita tak ada terima kasih dia lagi, ya terima kasih kita dulu. Terima kasih ya. Sebenarnya kita dulu kena kata terima kasih dia. Terima kasih apa? Dak, ya terima kasih kita dulu. Kata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ke apa? Terima kasih. Dia mau mari tanya tu terima kasih. Terima kasih ke mana? Dia mau tolong bercara ilmu ni. Terima kasih yang dia mau tolong bercara ilmu ni lagi. Bukan duk ada dah budak-budak lah ni. Nak mari duk kaji ilmu lagu ni. Nak mari duk mendalami ilmu usuluddin untuk mempertahankan akidah agama tu bukan ada banyak dah. Kau sehari kau waktu sikit. Kau ada ke benda tak say saja. Tu. Nampak dia mengaji Tuhan nyuk kot ni. Nak faham betul-betul usuluddin dulu tu dah. Maka demo tolong mari duk tanya tu terima kasih lah. Tengok tu. Allah wasal sebablah kita ya. Tok terima kasih. Tok terima kasih kita dulu. Terima kasih nah dia mau tolong bercara. Tu ulama, tugas ulama lagu tu. Sehingga pada Mekah, sebelum pada dia nak klik ke Mekah, daripada Mekah kepada Jawi, pada panggil pergi rumah dulu. Nak berangkat tu pada panggil. Soleh kata. Pada nak klik dah ke? Ya, pada nak klik dah ni. Nak klik Jawi dah pada. Baiklah, tak apalah. Kliklah. Klik ngajar. Ingat mengklik Jawi esok-esok mau tolong tarik orang ke syurga. Yang duk makan gaji gapo yang duk kira hak tu. Ilmu duk amanah. Mengingat pesan aku. Tolong tarik orang ke syurga. Tolong tarik orang ke syurga. Saduk pandai kepada dunia ni. Saduk pandai kepada harta sekok dua tu jangan. Tu. Heret orang lagi. Tolong pakat-pakat dia mau kenal Allah Ta'ala. Kau ingat hak tu. Pesan hak tu. Allah. Dengar hak tu pun kita ingat lah. Dulu. Jiwa dia mau khidmat kerana Allah Ta'ala. Khidmat agama sungguh. Kita ni tak boleh lagi sebahagian tu. Tu. Pada ni. Pada ni. Lepas tu buat jamu kalau ya awak makan lah anak murid dia mau nak klik Jawi ni awak makan. Puk-puk nak klik Jawi makan kepala. Pada kalau meleh kambing kak puk-puk nak klik tu dia makan kepala dia kata. Makan kepala klik jadi kepala orang dah. Kepala kambing tu. Tu. Habis itu. Masya-Allah. Masya-Allah kan. Sabit berjaya orang dulu. Dia tak ada panen dah. Orang kita lah ni dia panen. Nak mengajar masjid nampak dah skop 2. Nak mengajar masjid pun nampak 2-300. Nampak dah. Nampak dah. Sabit saya hari tu mengajar ruak Jawi dah. Mengajar ruak Jawi di Mesir tu. Mengajar ruak Jawi tu dia mau duk wi tu dah nak minggu. Dia mau duk wi. Pak kita mengajar bakurah. Kokogi gitu je. Sekali ngajar 2 hari. Seminggu tu sekali, seminggu 2 kali je saya ngajar. Ruak Jawi tu. Lepas tu seolah kata dia mau duk wi tu. Seminggu apa? Seminggu tu sekali ngajar duk dalam 400-500 kok kok. Tu masa tu. Oi banyak dah kalau kira. Tapi kita tak terima jak dulu lagi dah. Satunya kita ingat kata amanah tu benda ni kena sapa ilmu kepada masyarakat, kepada orang mengaji.
Tak mesti kena duk berkira dengan benda tu. Tak terima je pada dulu hari dah. Lepas tu lama. Baqarah 2 tahun nak khatam. Ada guru kita, ada juga hak duk mengajar tu dalam tu. Demo ni kalau mengajar demo buat lama-lama tak boleh. Sebab apa? Duk makan duit tu. Demo duk duit nak minggu. Kalau kita buat lama, buat relax, minggu ni ngajar sebagai nampak supaya duk tangguh masa nak makan duit je. Salah kata gitu kan. Nampak kata duk kacau tarik ngajar dia seminggu sebagai. Kita duk takut dia mau pandai kot tu. Lalu tu tak ambil dulu lagi dah. Sebab tu sedap ngajar. Ikut kita, ikut aku ngajar ke guru nak hak tu. Kada lagi minggu tu ngajar sebagai ya. Ada. Kada lagi minggu tu tak gerak weh. Minta tak ngajar. Sedap kan? Sebab apa? Sebab kita tak pandai ke benda tu. Bila tak pandai ke benda tu, kita sebenar semua. Kokowi. Tak ada kira kata menekan dah. Tidak ada benda yang menekankan kita dah. Tu seni. Habis. Dah. Ingat lagi lah. Akhirnya pokok dia tuan ni pun hipung duit tu. Duit tu pada hipung dia mau tak guna. Bila kita tak ambil dia mau pun hipung. Saya kata taruh duit tu taruh untuk guna kepada ruak. Gunalah kepada maslahat ruak. Wak daurah ke wak gapo ke guna duit tu lah. Belanja kepada syekh-syekh yang lain lagi tu. Tapi dia mau tak guna kok, dia mau hipung. Susuk bila kita buka sahaf Fataniyah tengok, dia kata apa kalau tu makan masuk sahaf lalu. Oh tak apa kalau masuk sahaf. Jadi tak apa pula ambil duit tu buat kegunaan untuk sahaf Fataniyah pula. Tu. Keseh hak hari ni pun salah satu daripada sahaf Fataniyah juga ni. Duit daripada sahaf tu jual barang dekat 450,000 kak. Tu beli bagi. Jadi kesal daripada demo duk kerok hari tu juga. Tu ya. Jangan duk pandai ke benda tu. Bab usuluddin ngajar ya. Kalau bab ilmu agama ngajar ya. Nak kaya cari nego lain. Nak ke duit nego. Nak ke duit cari kerja lain, kerja dunia lain. Pera lembu, pera kambing nak duit tak? Jangan mari duk menegak tak agama ni jangan. Tu. Jangan ambil sifat wujud tu buat nego. Jangan ambil sifat kidam cari duit jangan. Ngajarlah. Kalau nak kepada duit, kerja, nego, buka kedai nampak apa tu. Oh, kedai dia besar. Boleh duit dengan waktu ya. Tapi ngajar yang ngajar free ya. Kau sejik tu. Orang kapung duk beli orang kedai ya. Demo nampak dia tu duk khidmat apa dia pakai khidmat ya pula. Pakat duk beli kedai dia. Tak apa cari duit kot rupa tu. Yang ni ambil agama tu buat nego yang ni. Tu barulah berkat ilmu kita. Habis itu kaya daripada zat dan daripada fa'in. Habis dah. Pesan ni satu pesan ni kepada kita semua pula ni. Nak klik ngajar, kalau orang minta ngajar. Kalau kita boleh, kita baca usul-usul ni kadang-kadang kampung. Sekadar melepaskan dari mereka daripada taklid juga. Usul. Dia mau boleh. Tak apa dah. Labor dah kita. Keenamnya nak uti minum air dulu kena. Boleh juga piang ngok-ngok lain dapat ting skut letting tu. Dah. Uti dulu kita nak baca sikit lagi. Pukul 10 lebih-lebih lagi kita nak baca. Habis tu klik lagi minum kafe, teh, skut ada lah. Air panas dah ada di luar. Insya-Allah dah. Uti dulu sudah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kafe ke apa? Tak apa, tak nak tanya dah ni. Tak buat.